Dan seterusnya kita masih memberi fokus kepada isu kekejaman Zionis terhadap rakyat Palestin, dan seperti kita tahu pada 11 dan 12 Januari pada hari Khamis dan Jumaat yang lalu, di mana Afrika Selatan telah membentangkan kes genosid di Gaza yang dilakukan oleh rejim Zionis atau Israel di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ di The Hague di Belanda minggu lalu, atau pada tarikh yang saya sebut sebentar tadi, pada 11 dan 12 Januari. Dan pastinya seluruh dunia menanti keputusan yang akan keluar pada beberapa minggu akan datang. Tapi sebelum itu, untuk waktu dan jam ini, kita nak memberi fokus kepada isu sama. Dan bersama saya di talian ialah Dr. Hendon Abdul Rahman Shah yang merupakan pensyarah undang-undang antarabangsa USIM, untuk sama-sama kita mengupas apakah jangkaan dan juga pandangan terhadap kes yang dibentangkan oleh Afrika Selatan di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ. Baik, Assalamualaikum Prof. Kita nak mulakan dengan soalan yang pertama sekali. Jadi, apa pandangan tentang hujah yang dibentangkan kepada Israel oleh Afrika Selatan pada Khamis dan Jumaat yang lalu? Prof. Okey, terima kasih. Kita seperti mana yang sebenarnya kita dah jangkakan apa yang Israel akan jawab susulan daripada pembentangan oleh pihak South Africa pada hari sebelum tu. Antaranya adalah kita tahu bahawa mereka mengatakan mereka tidak melakukan jenayah genosid ataupun genosid tersebut, pembunuhan beramai-ramai. Dan kita dapat lihat dalam pernyataan pembukaan awal oleh penasihat undang-undang Kementerian Luar Israel, iaitu Tal Becker, mengatakan bahawa apa yang berlaku sebenarnya adalah bukanlah daripada tindakan mereka, tetapi merupakan respon kepada Hamas sebagai tindakan mereka untuk mempertahankan diri dan melindungi rakyat mereka. So kita nampak perkara itu memang dah dijangkakan daripada awal, dan memang sepanjang kita ikuti peperangan yang berlaku di Gaza adalah poin yang paling penting lah yang dikatakan oleh pihak kerajaan Israel. Kemudian kita pula melihat mereka terus menyerang South Africa dengan mengatakan bahawa South Africa telah gagal melihat konteks sebenar, dan sehingga South Africa membawakan perkara-perkara itu kepada perkara yang berlaku 75 tahun yang lalu, sedangkan mereka sepatutnya melihat konteks pada yang berlaku pada 7 Oktober, iaitu serangan Hamas kepada Israel. Dan apa yang saya nampak paling antara pernyataan-pernyataan yang lain yang kita lihat sebenarnya bercanggah dengan banyak perkara-perkara ataupun apa-apa yang ditonjolkan dalam media-media alternatif, media-media sosial, dan juga banyak pembuktian-pembuktian yang tunjukkan sendiri yang dibuat secara live daripada Gaza sendiri. Contohnya macam mereka mengatakan mereka sentiasa mematuhi undang-undang antarabangsa. Mereka tidak membuat kekejaman yang melanggar undang-undang, terutamanya undang-undang kemanusiaan, kan? Dan kemudian mereka juga mengatakan bahawa kematian yang berlaku di Gaza adalah merupakan kesalahan yang perlu diambil oleh Hamas juga, kerana Hamas adalah yang memulakan serangan kepada mereka, dan mereka hanyalah menyerang Gaza sebagai tindakan mempertahankan diri, dan juga kita kata sebagai satu tindakan protection kepada keamanan mereka dan rakyat mereka, kan? Jadi banyak kalau kita lihat antara yang paling kalau keseluruhan ni kita nampak daripada kedua-dua, apabila kita dah bandingkan antara South Africa dengan Israel punya argument, kita nampak juga kat situ bahawa kes yang dibawakan oleh South Africa sebenarnya agak kuat, dengan bukti-bukti yang ada, dan ia juga disahkan oleh pakar undang-undang antarabangsa yang bukan appear sebagai counsel kepada South Africa, iaitu Profesor Francis Boyle. Dia pun telah mengatakan bahawa apa yang berlaku telah ada elemen-elemen yang diperuntukkan di bawah Genocide Convention. Cumanya apa yang boleh saya katakan juga di sini adalah salah satu presiden wakil Israel, negara Israel dalam
perbentangan semalam adalah Profesor Malcolm Shaw, iaitu salah seorang pakar undang-undang antarabangsa yang tidak asing lagi, di mana kami di universiti juga menggunakan buku Profesor Malcolm Shaw ni. Dia telah mengeluarkan, kalau di situ kita lihat ataupun cuba menimbulkan keraguan lah, di mana dalam konteks prima facie bidang kuasa yang mungkin dipertikaikan yang boleh dipertikaikan jika sebarang keputusan dibuat oleh ICJ, iaitu Mahkamah Antarabangsa. Kerana kita lihat kat situ, bila isu bidang kuasa ni adalah satu isu yang paling penting dalam apa-apa bentuk mahkamah, dalam apa bentuk perundangan mahkamah, kerana jika dikatakan tiada bidang kuasa, maka mahkamah tidak boleh meneruskan dengan perbicaraan atau mendengar pembentangan pihak-pihak. Baik Dr. Hindun, saya nak tanya juga sebab kita tahu respon daripada pihak Amerika Syarikat dan juga Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengatakan bahawa hujah yang dibentangkan oleh Afrika Selatan itu merupakan hujah yang tidak berasas. Jadi apakah lagi proses yang akan berlaku dan jangkaan kepada keputusan yang akan dikeluarkan di ICJ beberapa minggu akan datang ini? Mungkin doktor boleh huraikan dengan lebih lanjut. Okey, sebenarnya banyak usaha kita nampak, kita telah buat usaha-usaha yang dibuat oleh international community sendiri. Apabila international pihak-pihak percubaan-percubaan yang dibuat oleh United Nations General Assembly, kita lihat juga telah membawa berbagai-bagai usul untuk menghentikan peperangan di Gaza. Namun yang kita semua maklum bahawa United States Amerika Syarikat adalah antara ataupun adalah penyokong utama Israel, dan mereka tidak pernah kita kata mereka sentiasa menunjukkan ke arah untuk menyokong Israel. Jadi kalau apa yang berlaku sebelum ini, kita nampak pelbagai percubaan dah dibuat di Majlis Keselamatan PBB, tapi tidak berhasil apabila dia dinafikan ataupun diveto lah, kita katakan diveto oleh menggunakan United States menggunakan kuasanya untuk menghalang daripada keputusan dibuat. Jadi apa yang berlaku yang kita nampak ini usaha yang baik South Africa ke arah mendapatkan keadilan untuk Palestin, dan selepas ini jika ada provisional measure yang dikeluarkan adalah satu perkara yang kita nampak sebagai satu organ kehakiman bagi United Nations sendiri, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Keputusan ini adalah sangat penting untuk menunjukkan sejauh mana Israel dan juga Amerika Syarikat tadi mematuhi perundangan antarabangsa itu sendiri. Jadi kalau kita perlukan kepada keputusan ini supaya kita ia sebagai satu, kita kata, guide kepada masyarakat antarabangsa, kerana kita gagal menghentikan peperangan menggunakan United Nations ataupun Majlis Keselamatan sendiri di PBB. Baik, Doktor, dan yang terakhir Doktor, mungkin bagaimana undang-undang antarabangsa ini akan dikuatkuasakan jika ada sebarang keputusan daripada ICJ, memandangkan kita tahu Israel dan juga Amerika Syarikat ini dua sekutu besar yang boleh kata berdegil dengan pelbagai asakan dan juga desakan daripada pihak seluruh dunia untuk menghentikan kekejaman ke atas Palestin. Jadi bagaimana undang-undang antarabangsa akan dikuatkuasakan dan apakah impak daripada pendengaran pembentangan yang dibentangkan oleh Afrika Selatan di ICJ ini, dan apakah ia mampu untuk memberi kesan yang besar kepada kezaliman yang berlaku di Palestin ketika ini? Doktor. Baik, kalau kita lihat kepada secara akademik, bila kita lihat untuk penguatkuasaan adalah agak kita nampak sebenarnya daripada mula sendiri agak sukar apabila negara-negara yang terlibat dengan pertelingkahan ini adalah negara yang disupport atau disokong oleh kuasa-kuasa besar dalam Majlis Keselamatan seperti Amerika Syarikat. Jadi apa yang kita harapkan sebenarnya adalah supaya sekiranya ada provisional measure yang dikeluarkan oleh ICJ dalam tempoh yang dekat, sebab kita tahu proses perjalanan tu panjang. Kalau mahkamah kata ada bidang kuasa, dia akan ambil masa yang lama untuk menentukan sama ada berlakunya genocide atau tidak. Tetapi provisional measure ini adalah satu langkah sementara untuk memastikan kekejaman tidak diteruskan, tidak berlangsung. Cuma kita ada keraguan di situ atas sejauh mana Majlis Keselamatan
akan melaksanakan order daripada mahkamah ni. Yang kedua saya nampak okey, satu itu yang pertama lah, kalau kita kata kita menggunakan channel yang biasalah, maksudnya Majlis Keselamatan sebagai satu tunggak kan, tunggak untuk melaksanakan ataupun kita panggil merupakan satu entiti kepada enforcement action di bawah United Nations Security Council. Tapi kalau dah tak boleh, kita mungkin boleh lihat kembali kepada United Nations General Assembly untuk melaksanakannya, ataupun mungkin boleh menggunakan resolusi 377A yang merupakan yang pernah banyak dibincangkan juga sebelum ni. Dan ada juga satu lagi cara yang mungkin boleh, jika sekiranya mereka ni dijatuhkan ataupun dikatakan sebagai memang elemen-elemen genocide itu telah dibuktikan. Jadi keputusan tu nanti akan membolehkan alternatifnya adalah membolehkan invocation of universal jurisdiction by state. Sebab kita lihat universal jurisdiction ni memang sangat sukar digunakan dalam konteks undang-undang antarabangsa, yang mana negara-negara, mana-mana negara boleh membuat tindakan ke atas negara yang lain yang melakukan jenayah-jenayah yang diiktiraf yang mempunyai bidang kuasa universal tadi, untuk mengambil langkah lah untuk menghalang ataupun menghukum mereka ini. Selain daripada ICC lah, alternatif ICC yang kita ada. Okey, baik, terima kasih Dr. Hendon Abdul Rahman Shah yang merupakan pensyarah undang-undang antarabangsa USIM atas perkongsian sebentar tadi yang kita memberi fokus kepada keadilan demi rakyat Palestin, di mana kita tahu pada 2 hari lalu berlaku pembentangan oleh Afrika Selatan di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ yang menuduh yang menyatakan Israel sebagai melakukan genosid kepada rakyat Palestin, dan pastinya kita menanti keputusan untuk beberapa minggu akan datang, dan kita beralih ke laporan yang berikutnya